Saya berjanji sebab saya tahu pembangunan itu penting. Tapi kita cari lokasi yang tidak akan membebankan rakyat di negeri Sabah. Carilah tempat lain, buatlah hampangan lain. Jangan dibebankan rakyat di kampung itu. Sebab ini tanah adat. Berapa banyak tanah adat yang dirampas oleh kerajaan sekarang? Banyak. Kalau tahu banyak, kenapa diam? Ini kalilah. Saya sudah sebut banyak kali, sebab itu saya letih. Datang sini gelak seronok, tapi balik undi Barisan Nasional lagi. Tidak? Janji. Kalau keadilan menang, ini jalan jadi highway. Kalau tak highway pun jalan yang baik lah. Highway tak boleh lah, nak pergi mana? Tapi kita bagi jalan yang baik, tak ada lubang lagi. Kita pasang lampu, kita turap jalan, pastikan ada air bersih, elektrik. Sebab ini hak rakyat. Kena jaga. Tanah adat saya nak beritahu, di Selangor. Kita dulu pun sama dengan sini, Pak. Tanah habis, kerajaan ambil, bagi kroni dia. Rakyat tak dapat. Bila keadilan menang di negeri Selangor, saya nak beritahu satu contoh. Bila keadilan menang di Selangor, Pakatan Rakyat bentuk kerajaan, UMNO kalah. Tan Sri Khalid jadi menteri besar. Masuk pejabat, dia tengok, oh ini tak boleh. Dasar tanah kena tukar. Di Selangor sekarang, kalau rakyat itu duduk atas tanah kerajaan lebih 10 tahun ke atas, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, secara otomatik tanah itu menjadi hak milik rakyat yang duduk di atas tanah berkenaan. Di Sabah jangan kata 10 tahun, dah duduk 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kerajaan rampas, betul? Betul. Tanah adat apa itu? Itu jadi adat UMNO. Itu menjadi budaya UMNO. Tetapi keadilan di Selangor, kalau rakyat susah, dia teruk ke tanah kerajaan, dia duduk atas tanah 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun, Tan Sri Khalid beri title anugerah kepada orang itu, ambillah dan duduklah tanah itu sebagai tanah mereka sendiri. Dan di Selangor tidak ada premium. Di sini kena bayar premium tanah. Kalau kita nak sambung pajakan daripada 60 tahun ke 90 tahun, premiumnya tinggi. Apatah lagi kalau Selangor, nilai tanahnya tinggi. Orang susah tak mampu. Orang berpendapatan rendah tak mampu. Maka Tan Sri Khalid menggunakan satu undang-undang baru, di mana kalau kita duduk tanah itu dan kita wariskan kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, sampai kiamat, kita tak perlu bayar premium kepada kerajaan negeri. Langsung tidak ada premium. Tetapi kalau kita jual kepada orang ketiga dengan kadar pasaran, barulah dikongsi keuntungan itu dengan kerajaan negeri. Kan cantik begitu. Kan itu dasar yang menolong rakyat, betul? Sebab itu kalau keadilan yang menjadi kerajaan di negeri Sabah, Pakatan Rakyat, kita akan pastikan tanah-tanah adat ini mesti dikekalkan kepada keluarga-keluarga yang duduk di atas tanah yang berkenaan. Saudara, saya datang bukan bawa janji kosong. Nanti Ramanalang kata, bolehlah Azmi datang, dia janji, dia tak boleh buat. Kita sudah buat. Saya datang bukan sebagai pembangkang, saya datang sebagai kerajaan negeri Selangor. Saya bawa timbalan speaker negeri Selangor. Kita sudah bentuk kerajaan. Kita nak pergi Putrajaya sikit saja lagi. Dan insya Allah dengan izin Tuhan, Kota Belud Parlimen ini merupakan sumbangan besar untuk kita sampai ke Putrajaya dalam pilihan raya yang akan datang. Saya bukan bawa janji. Saya telah laksanakan, kita telah buat di negeri Selangor.
Tanah tidak ada premium. Tanah adat kita serah kepada rakyat. Air percuma. Air percuma. Tuan-tuan dapat air percuma? Ada? Bulan-bulan bayar. Air hujan turun sekarang percuma. Air sungai percuma. Tapi di Selangor air bersih percuma. Bila dapat bil air daripada Syahbaz, bilnya kosong. Bulan depan dapat lagi kosong. Dapat lagi kosong. Rupanya kerajaan negeri tolong bayar. Mana nak cari kerajaan seperti ini? Bukan sedikit. Sudah 600 juta ringgit kita belanjakan. Kemudian di sana warga emas umur 60 tahun ke atas, kalau ditakdirkan Tuhan ianya meninggal, warisnya mendapat 2.500 ringgit. Tuan-tuan dapat? Tak dapat. Musa Aman kata dia bagi 5.000 ringgit. Tak dapat. Ya, sokong lagi UMNO. Saya nak beritahu ini bukan janji, ini cerita benar. Di Selangor tak kira Melayu, tak kira Islam, Kristian, Buddha, Hindu, semua dapat. Sebab kita mesti adil kepada semua. Bukan saja orang Islam dapat, tetapi orang Kristian dapat, orang Buddha dapat, orang Hindu dapat. 2.500 ringgit. UMNO apa dapat? Tak ada masalah. Kalau kami perintah di Sabah, Musa Aman meninggal, kita bagi 2.500 ringgit. Dia meninggal tetap meninggal. Itu bukan kerja kita, itu kerja Tuhan. Siapa yang mau meninggal? Kalau Musa Aman dia mau menongkat langit, tapi meninggal tetap meninggal. Tapi bila meninggal, kita kena ringankan bebanan keluarga. Keluarga bersedih, ahli keluarga hilang. Jadi kita kena ada rasa kasih dan sayang. Itu kerajaan. Jadi kita bagi 2.500. Kemudian kalau dapat anak baru, apa panggil? Bayi. Bayi itu, bayi, anak baru lahir. Hari ini lahir, kerajaan terus labur 100 ringgit sampai umur 18 tahun. Jadi bila sampai 18 tahun nak masuk universiti, tak payah jual sawah, tak payah jual tanah, tak payah ambil wang KWSP. Kerajaan sudah ada tabung untuk anak tersebut. Sabah ada? Musa Aman kata ada. Sebab itu di Selangor saya sebut kami berlumba-lumba buat anak. Wabi Haniza dia senyum saja lah. Ya, saya sudah 6 anak. Itu sibuk. Hari ni Kota Belud, malam ni Beaufort, besok Tuaran Sepanggar. Kalau tak sibuk 12. Saya masih muda lagi. Boleh lagi. Satu isteri. Ya. Setakat hari ini, esok saya tidak tahu. No, speaker sudah marah saya. Ya, kita bagi. Sana orang Selangor dapat anak kerajaan negeri bagi pelaburan. Sebab kita kaya, tetapi kekayaan itu bukan untuk ketua menteri, kekayaan itu untuk rakyat. Ini yang kita nak buat di Sabah. Tapi kalau UMNO perintah tak boleh. Kalau keadilan perintah, percayalah rakyat Sabah akan lebih sejahtera di bawah keadilan. Percayalah. Ini kalilah. Tukarlah. Seluarlah, bajulah, semua tukar. Jadi tuan-tuan, saya sudah lambat, saya nak ke Kota Marudu sekarang. Saya patut sampai Kota Marudu jam 4. Sekarang sudah jam berapa? Jam 4. Berapa minit ke sana? Saya ingat 10 minit. Saya tidak ada helikopter macam Musa Aman. Tak apa. Saya seronok tengok orang kampung 3 lembut.
Saya seronok sebab bila saya dengar ini kubu Barisan Nasional Kampung 3 Nambur ni orang kuat Abdul Rahman Dahlan. Mogok keadilan sekarang. Saya kata, ish, bagaimana saya mau pergi masuk kampung ini? Tapi saya datang tengok hebat saudara-saudari adalah pejuang keadilan dan kebenaran di Indonesia. Teruskan semangat ini. Jangan takut, jangan bimbang. Ini hak kita. Saya tengok ramai anak-anak muda sini. Jangan bawa budaya samseng, itu cara UMNO. Jangan bawa fitnah, itu cara UMNO. Kita bawa program dan dasar untuk membela rakyat. Saudara, kita ada buku jingle. Ada 19 perkara kita nak buat. 19 perkara. Antara yang terbesar yang diumum tadi. Kalau hari ini keadilan menang, besok kita akan turunkan harga minyak di seluruh negara termasuk kita. Kemudian kita dah berjanji kepada rakyat Sabah. Sebab Tuhan beri minyak, Tuhan beri gas, tapi rakyat Sabah tak dapat. Yang curi minyak UMNO, yang curi gas UMNO. Dia ingat ni bapak dia punya minyak. Ini Tuhan punya. Tuhan tak turunkan minyak di Selangor. Selangor tak ada, tapi Tuhan sayang Sabah. Tuhan turunkan di bumi Sabah minyak dan gas asli. Untuk siapa? Untuk rakyat Sabah. Maka keadilan berjanji, kita kena urus arahan Tuhan ini secara adil. Sebab itu kita akan naikkan royalti minyak kepada 20% bagi rakyat Indonesia. 20%. Kalau sekarang Petronas untung 90 bilion, maknanya Sabah dapat 18 bilion ringgit. Kita boleh pastikan dapat beasiswa untuk anak-anak di negeri Sabah. Kita pastikan anak-anak muda mendapat pekerjaan di negeri Sabah. Yang ini kita akan buat. Begitu juga dengan dasar kabotaj yang ada di negeri Sabah. Barang mahal. Macam mana tak mahal? Kapal lalu tak boleh berhenti. Pergi KL dulu. Pelabuhan Kelang baru datang balik. Kan 2 kali kos. Ini UMNO ni bodoh. Keadilan pastikan dasar ini kita hapuskan. Kapal boleh terus masuk ke Sabah supaya harga barang boleh diturunkan. Semua ini ada dalam buku jingle. Dasar-dasar kita yang cukup baik. Tak payah maki orang, tak payah fitnah orang, tak payah pukul orang. Itu budaya UMNO. Kita bawa dasar untuk rakyat, supaya rakyat dapat diselamatkan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Saidil dan pimpinan keadilan cabang Kota Belud yang nampaknya semakin baik. Dan saya akan memaklumkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa orang Kota Belud sudah berani, orang Kota Belud sudah bersedia, dan saya akan bawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Parlimen Kota Belud dalam masa yang singkat ini untuk Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada penduduk-penduduk kampung 3 Nambur di Kota Belud, dan juga pemimpin-pemimpin dan rakyat di sini yang keluar beramai-ramai pada petang ini dalam keadaan yang cukup aman dan damai dan harmoni. Kita macam satu keluarga besar. Walaupun ada Islam, ada Kristian, ada agama yang lain, tetapi kita boleh hidup sebagai satu keluarga. Inilah yang menjanjikan kebaikan untuk kita semua, dan saya berharap kita akan bertemu lagi dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.